Buletin Didik 22 April bersama saya Zaiti Zubair. Salam hormat dan salam sejahtera. Kerajaan mengumumkan pemberian bantuan khas keuangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah serta RM250 kepada pesara kerajaan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan pemberian itu akan turut membabitkan kaki tangan lantikan kontrak untuk perkhidmatan, pegawai sambilan harian serta lantikan di bawah MyStep. Dalam satu kenyataan, Pejabat Perdana Menteri menjelaskan bantuan khas itu yang bakal memanfaatkan lebih 2 juta penjawat awam dan pesara akan dibayar bersama dengan pembayaran gaji Mei iaitu pada 6 Mei depan. Pemberian ini adalah bagi menghargai jasa dan pengorbanan penjawat awam dalam menggalas tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat terutamanya semasa negara mengharungi tempoh yang penuh cabaran ini. Mesyuarat Majlis Jemaah Menteri bersetuju untuk Majlis Perubatan Malaysia MMC mewakili negara bagi membolehkan Malaysia mendapat status pengiktirafan daripada Persekutuan Sedunia bagi Pendidikan Perubatan WFME. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata langkah itu sebagai usaha ke arah menjadikan program perubatan di negara ini setaraf dengan piawaian antarabangsa. Dalam kenyataannya hari ini, beliau memaklumkan graduan perubatan dari 35 program perubatan beasiswa tempatan yang diakreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia dan Majlis Peperiksaan Malaysia tidak akan berpeluang untuk menimba pengalaman klinikal termaju di Amerika Syarikat jika Malaysia tidak tersenarai dalam program pengiktirafan berkenaan. Bahkan pengiktirafan WFME membolehkan perkongsian pengetahuan dan maklumat dilakukan selain melonjakkan nama negara sebagai hub kualiti perubatan Asia Tenggara. Universiti Sains Islam Malaysia USIM bakal menjadi universiti tempatan pertama membangunkan modul latihan dengan menekankan aspek pemikiran masa hadapan untuk belia negara ini. Pendidikan belia berpandangan jauh dan sivik atau ringkasnya Values 2021 itu bertujuan memberikan pendedahan ilmu dan kemahiran kepada belia berkaitan pendidikan sivik, kepimpinan, kesukarelawanan dan literasi keuangan. Program percubaan selama setahun bermula Januari lalu itu mendapat kerjasama Jabatan Perdana Menteri dan Kedutaan Amerika Syarikat. Menurut Naib Chancellor USIM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizal Wahidin, program terbabit diharapkan dapat membentuk naratif generasi baharu dengan pendekatan segar, dinamik, progresif dan dekat dengan masyarakat. Turut menjadi kumpulan sasar utama ialah pelajar sekolah agama sama ada milik kerajaan atau swasta. Jadi kalau kita lihat mereka ni boleh membantu negara, agama, bangsa dan negara ini, itu adalah satu kejayaan yang sangat besar sebab kita tidak mahulah iaitu peserta-peserta khususnya daripada pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolah agama untuk rasa dipinggirkan. Nada sama disuarakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang menyarankan belia di sekolah agama merebut peluang mempelajari ilmu dan kemahiran baharu melalui program di bawah USIM itu. Ia juga akan menentukan survival institusi pendidikan agama Islam di negara ini, termasuklah sekolah pondok dan pusat tahfiz. Pendekatan holistik diperlukan bagi menjayakan agenda ini. Justru Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama turut sama menyokong usaha ini untuk menggalakkan belia Islam, terutamanya daripada sekolah-sekolah agama kerajaan atau swasta dalam memastikan kesedaran tersebar luas dalam masyarakat kita. Turut hadir Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Brian D. McFeeters. Ranking Universiti Teknologi MARA UiTM melonjak naik pada kedudukan band 101 hingga 200 pada tahun ini susulan pengumuman Times Higher Education di Impact Ranking semalam. Kedudukan itu jauh lebih baik berbanding tahun lalu di mana UiTM berada pada kedudukan band 401 hingga 600. Menurut Profesor Dr. Rozia Muhammad Janor, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UiTM, dalam edisi ketiga di Impact Rankings ini, sejumlah 1,115 universiti di seluruh dunia telah mengambil bahagian dalam penarafan berkenaan. Tahun 2021 merupakan tahun kedua penyertaan UiTM dan ia sekaligus menampilkan kecemerlangan pencapaian universiti dengan meraih tempat keempat teratas daripada keseluruhan 19 universiti di Malaysia yang menyertai.
Berbeza dengan penarafan dunia yang lain, The Impact Rankings memberi tumpuan terhadap 17 matlamat pembangunan lestari SDG dalam usaha menyemai keharmonian serta kemakmuran alam dan masyarakat sejagat. Tambah Profesor Dr. Roziah, pencapaian yang memberangsangkan ini adalah hasil pendekatan dan pelaksanaan perancangan strategik UiTM 2025 yang telah dimulakan mantan Naib Chancellor UiTM Profesor Emeritus Datuk Dr. IR Muhammad Azrai Kasim. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan merujuk nasihat dari Pusat Kesihatan Daerah PKD berhubung penutupan sekolah kawasan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Muslimi Yahya, sebarang keperluan dan arahan penutupan sementara kelas atau sekolah akan dipertimbangkan selepas penilaian risiko oleh PKD. Dan PKD dia ada penilaian risiko dia sendiri untuk melihat bahawa sekolah ni wajar ditutup ataupun tidak. Kalau andai kata sekolah ditutup, dia hanya membawa maksud dalam masa yang singkat. Mungkin dalam masa 2 hari untuk tujuan sanitasi dan mengenal pasti kontak rapat kepada pesakit COVID lah. Dan kita kena juga tengok jangkitan ini berada di mana? Di sekolah ataupun di luar, ataupun pelajar itu berada di sekolah ataupun pelajar itu berada di luar. Muslimin berkata dalam program Malaysia Prihatin bersama warga pendidik negeri Selangor semalam. Program ini bertujuan memberi penjelasan kepada masyarakat berhubung inisiatif dan langkah-langkah yang diambil kerajaan dalam menangani COVID-19 dan imunisasi kebangsaan. Ia juga sebagai medium komunikasi dua hala yang bersifat neutral untuk mendalami permasalahan yang dialami oleh rakyat dari akar umbi. Kerajaan bersetuju melanjutkan tempoh pegangan pajakan bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Bukit Nanas di Ibu Negara untuk tempoh 60 tahun. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata, kebenaran lanjutan itu diberikan khusus untuk tujuan pendidikan sahaja. Keputusan dibuat setelah mempertimbangkan permohonan lembaga pengelola sekolah berkenaan untuk menyambung tempoh pegangan pajakan tanah tapak sekolah itu yang tamat pada 6 September ini. Ia juga dipersetujui bersama hasil perbincangan antara Ketua Setiausaha Negara, Pengarah Tanah dan Galian, Wilayah Persekutuan serta Wakil Lembaga Pengelola SMK Konvent Bukit Nanas. Bersua kembali, kerangka Pelan Transformasi Industri Mineral Negara TIM 2021-2030 yang dilancarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini akan menjadi agenda baharu negara sebagai rujukan utama semua pihak berkepentingan bagi memastikan industri itu dapat dibangunkan secara holistik. Menurut Perdana Menteri, permintaan terhadap pelbagai jenis mineral terus meningkat dengan drastik seiring kemajuan pesat revolusi industri 4.0. Malaysia sebagai sebuah negara yang kaya dengan hasil mineral perlu bijak mengambil peluang untuk meneroka serta membangunkan sumber yang dimiliki. Sumbangan industri mineral kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dijangka meningkat kepada 29 bilion ringgit menjelang 2030. Namun demikian, meskipun kita bersetuju dengan kepentingan mineral dan manfaatnya pada sosioekonomi, tidaklah bermakna kerajaan membenarkan aktiviti dalam industri ini dijalankan tanpa kawalan. Cabaran yang masih dihadapi di seluruh dunia dan perlu ditangani dengan berkesan ialah untuk menguruskan industri ini tanpa menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar dan gangguan kepada kehidupan. Berdasarkan data Jabatan Perangkaan Malaysia pada 2019, sumbangan sektor mineral kepada KDNK masih kecil iaitu 9.9 bilion ringgit atau hanya 0.7%. Bagaimanapun, beliau yakin daya saing industri mineral dapat ditingkatkan setanding negara perlombongan maju lain seperti Amerika Syarikat, Perancis, Jepun, China, Australia dan Kanada. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut menyaksikan majlis menandatangani 2 memorandum persefahaman MOU antara Jabatan Mineral dan Geosains JMG dengan Randhill Berhad serta JMG bersama Malaysian Chamber of Mines.
Malaysia berpotensi menjadi hub penting di peringkat global dalam pembangunan industri mineral pada masa akan datang jika industri itu dipacu dengan matlamat yang jelas. Menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Syamsul Anwar Nasarah, negara ini mempunyai kepelbagaian sumber mineral mencecah nilai 4.11 trilion ringgit yang mampu menjadi sebahagian penyumbang utama kemajuan ekonomi negara. Kajian awal JMG menganggarkan nilai sumber mineral logam adalah 1.03 trilion ringgit, mineral bukan logam 2.96 trilion ringgit dan mineral tenaga pula bernilai 0.12 trilion ringgit. Namun begitu, dalam kerancakan untuk meneroka potensi bahan mineral ini, industri mineral tidak kecuali dipandang sebagai industri yang memberi impak kerosakan terhadap alam sekitar, sistem biodiversiti negara dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh yang demikian, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli bertanggungjawab memastikan sumber mineral diurus secara efisien dan bertanggungjawab. Tambahnya, kerangka pelan TIM 2021-2030 bertujuan mengarus perdana pengurusan industri mineral bagi mencapai pembangunan mampan dan mengukuhkan asas ekonomi dengan menjadikan sumber mineral sebagai sumber kekayaan baharu negara. Di bawah pelan ini, industri mineral tempatan dijangka berkembang dalam tempoh 10 tahun akan datang. Dalam usaha menggalakkan amalan membaca, Perpustakaan Negara PNM dengan kerjasama Majlis Pengarah Perpustakaan Awam se-Malaysia menganjurkan program Jom Baca Bersama 10 Minit 2021. Program yang bertemakan Baca Itu Terapi dilaksanakan secara hybrid melalui platform fizikal dan dalam talian serentak di seluruh negara. Program digerakkan sebagai kesinambungan Jom Baca Bersama yang disertai lebih 26 juta orang sejak diperkenalkan pada 2014. Perasmian yang berlangsung secara maya di Ibu Negara siang tadi disempurnakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri. Pada pagi ini serentak di seluruh negara di Perpustakaan Awam Negeri, Perpustakaan Guna Sama, Pusat Sumber Sekolah dan Media termasuk Perpustakaan Negara melaksanakan program ini iaitu daripada jam 11 tadi hingga ke 11.10 kita baca serentak. Ini merupakan simbolik iaitu untuk diterjemahkan kepentingan membaca itu. Bukan hanya 10 minit tetapi 10 minit itu adalah penting untuk kita menjadikan dia akan jadi sejam, akan jadi 2 jam, akan jadi berhari-hari untuk kita membaca dan kita mulakan dengan 10 minit ini. Program seumpama ini dalam perancangan untuk diperluas ke peringkat kebangsaan agar masyarakat memartabatkan budaya membaca seiring dengan keadaan semasa dan bagi meluaskan amalan membaca tanpa mengira tempat. PNM turut menyediakan hampir 52.9 juta bahan bacaan secara digital yang terdiri daripada 22 pengkalan data. Kesemua bahan bacaan termasuk e-journal, e-artikel, e-majalah ini boleh diakses secara 24 jam 7 hari seminggu. Dalam pada itu, di Kuala Lumpur, sebanyak 294 sekolah menengah dan rendah mengambil bahagian program Jom Baca Bersama 10 Minit yang berlangsung siang tadi. Tidak terkecuali Perpustakaan Negeri yang turut menyokong dan mendapat sambutan meskipun berlangsung dalam norma baharu. Tinjauan siang tadi dilakukan di Perpustakaan Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur. Program yang bermula seawal jam 9 pagi dihadiri Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Abdul Aziz Mat Hashim. Majlis dimulakan dengan sesi biblioterapi Baca Itu Terapi yang disampaikan pensyarah Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Profesor Madya Dr. Nur Hayati Husin. Menurut Pustakawan Kanan Perpustakaan Kuala Lumpur Anita Muhammad Jali, sebanyak 104 sekolah menengah serta 190 sekolah rendah di Kuala Lumpur menyertai program itu tahun ini.
Malah menariknya, ia turut disertai Maktab Tentera Diraja. Untuk program hari ini saja kita ada buat siaran langsung daripada menggunakan media sosial, FB Perpustakaan, FB JPWP juga. Kemudian dari segi MAPAM, Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam Malaysia, kami telah berpakatlah untuk 14 buah negeri itu untuk sama-sama membaca pada pukul 11 tadi. Jadi kita ada buat juga Zoom meeting. Jadi di situ boleh kita nampaklah effort ataupun kesungguhan orang perpustakaan awam untuk mempromosikan program ini. Pada majlis ini turut dilancarkan aplikasi Buffet at PKL yang membolehkan pembaca membaca sebanyak 3,000 bahan bacaan yang terdiri daripada surat khabar, majalah, novel dan buku terkenal tempatan. Berdasarkan statistik sejak 2015 hingga tahun lalu, program Jom Baca bersama 10 Minit berjaya menghimpunkan kira-kira 25.93 juta pembaca di seluruh negara. Di layan Bak Raja Sehari, ini pula cerita unik dari Taman Tema Air Lost World of Tambun Perak yang meraikan pasangan badak air Juwita dan Jiwang dalam satu majlis perkahwinan. Menariknya, majlis resepsi spesies badak air dari Afrika itu diadakan mengikut konsep Melayu tradisional lengkap dengan paluan kompang, bunga manggar dan dulang hantaran. Pengurus besar LWOT yang juga bapa pengantin Nurul Nuzari Muhammad Azhari berkata, pasangan itu disatukan dan dibiarkan bersama sejak 3 bulan lalu sebagai proses penyesuaian. Dan kenduri yang diadakan semalam adalah simbolik menyambut kehadiran Jiwang sebagai peneman Juwita yang bersendirian sejak 5 tahun lalu. Juwita badak air betina berusia 21 tahun memiliki berat kira-kira 1.4 tan. Manakala pasangannya Jiwang seberat 1 tan dan berusia 10 tahun. Untuk menyatukan dua badak air bukanlah senang sebab apa kita kena ada exhibit. Maksudnya yang telah yang di-approvekan ataupun yang telah orang cakap kata penyelidikan kena datang untuk approvekan exhibit ni. Maksudnya dua haiwan ni boleh duduk dalam tempat yang sama. So preparation ni kita dah lakukan daripada lebih kurang 2-3 bulan sebelum kita bawa Jiwang datang pada bulan 1. Tambahnya, kebanyakan badak air di negara ini adalah genetik yang sama dan jika disatukan kemungkinan besar anak yang lahir tidak dapat bertahan lama atau cacat. Justru pihaknya mengambil langkah dengan membawa masuk badak air jantan dan betina berlainan genetik dari luar negara. Bagi memeriahkan lagi majlis, tetamu turut diundang ke majlis tersebut yang berlangsung di Hippo Kingdom mengikut SOP serta jumlah tetamu yang dihadkan. Senaman apakah yang sesuai di bulan Ramadan? Yang pertama adalah senaman ringan. Intensitinya di antara 50 hingga ke 60%. Aktiviti yang boleh dilakukan adalah berjalan pantas, jogging secara perlahan. Masa yang diperlukan adalah di antara 20 hingga ke 30 minit bergantung kepada individu. Baik. Waktu bilakah yang sesuai untuk melakukan senaman ini? Waktu yang sesuai yang pertama adalah 1 jam sebelum berbuka puasa. Yang kedua, setelah selesai berbuka puasa, namun hanya minum air dan kuih yang sedikit sahaja. Dan juga boleh dilakukan senaman ini selepas 60 hingga 90 minit berbuka, iaitu selepas kita makan. Kenapa kita perlu elakkan senaman yang berat? Kerana sewaktu berpuasa, badan kita kekurangan air. Jadi, risiko untuk mengalami dehidrasi adalah sangat tinggi. Dan juga seseorang itu boleh pingsan. Namun bagi seseorang yang ada sejarah penyakit jantung, risikonya adalah sangat tinggi dan berbahaya. Sibuk menjalani latihan menjelang Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020 tidak menghalang beberapa atlet kebangsaan melakukan aktiviti amal di bulan Ramadan. 100 bekas bubur lambuk diagihkan kepada orang ramai yang merupakan sebahagian promosi program Road to Tokyo 2020. Ia membabitkan 4 atlet program Road to Tokyo RTT. Farah N. Abdul Hadi dari Sukan Gimnastik, Khairul Anwar Muhammad Memanah, Muhammad Afiq Muhammad Ali Hanafiah dan Siti Nur Iyasah Muhammad Arifin para olahraga.
Program yang diadakan di perkarangan Bazar Ramadan Stadium Bukit Jalil merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan sokongan rakyat Malaysia buat atlet kebangsaan yang akan berjuang di Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo nanti. Bulan Ramadan ni ialah kita pergi bazar dengan keluarga dan buka puasa dengan keluarga, tapi dengan sekarang memang susah sikitlah nak pergi bazar sebab kita pun nak kena jaga SOP dengan ialah kita tengah prepare sekarang untuk Tokyo, so kita lebih fokus dalam training dan kita sekarang berada dalam MSN saja. Kami punya program kalau training tu biasalah tak ada perubahan daripada segi waktu training semua memang tak ada perubahan sebab kita pun memang sebelum ni pun kita dah biasakan macam ni, so walaupun dalam keadaan berpuasa kita still nak tetapkan kita punya latihan lah sama sebab bila macam competition, saya pun pernah semasa competition di dalam bulan Ramadan, so ada time kita berpuasa bila tak dapat, so kita itu lain lah. Selepas tertangguh sekian lama akibat pandemik COVID-19, Sukan Olimpik Tokyo dijadual bermula pada 23 Julai hingga 8 Ogos 2021. Manakala Sukan Paralimpik akan berlangsung pada 24 Ogos hingga 5 September 2021. Sebuah kereta klasik yang pernah menjadi milik mendiang Putera Philip kini ditempatkan di sebuah muzium di Sri Lanka. Uniknya, jentera yang berusia hampir 90 tahun itu masih kekal utuh selepas melalui beberapa proses pembaikan serta restorasi. Menurut pemilik baharunya Sanjeev Gardiner, The Duke of Edinburgh itu merupakan seorang peminat kereta. Jentera terpakai 1935 Standard 9 ini dibeli pada harga £12 sewaktu mendiang berkhidmat bersama Tentera Laut British di Colombo pada 1940. But in the 1950s, my father found that the gentleman who was in charge of Cable and Wireless Sri Lanka owned a car that Prince Philip had bought while he was stationed here in 1942, I believe, under Lord Mountbatten during the war. And he bought this car in 1942 for a grand sum of £12. And he paid for it in installments. Mendiang kali pertama memandu jentera berkenaan dari Colombo ke pangkalan tentera laut di Trincomalee pada jarak 260 km. Meskipun kereta ini masih berfungsi dengan baik, namun kerana kos insurans yang terlalu tinggi memaksa jentera klasik ini direhatkan. So we've tried to preserve it as best we can, and I suppose as with all old cars or anything that is old, it does require, and then you also try to preserve some of its original quirks. Semakan pada jarak keseluruhan di mita, kereta ini telah bergerak sejauh 93,000 km. Ketika ini, jentera berkenaan diletakkan di hotel milik Sanjeev yang turut mempunyai muzium khusus untuk tarikan pengunjung. Aksi perlumbaan mini bike mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubair, salam hormat dan Assalamualaikum.